بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا عليم يا عليم وبه نستعين. اللهم ربنا ربي زدنا علما. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. Surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'irun falyatina biayatin kama ursilal awwalun ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun wa ma arsalna qablaka illa rijalun nuhi illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, ini ialah surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya dengan surah Taha ada persamaan maksud surah. Ada persamaan maksud surah. Iaitu dalam surah Anbiya ini ada cerita Nabi Musa yang memperjuangkan tauhid. Nabi-nabi juga memperjuangkan tauhid. Nabi-nabi, para nabi yang akan disebut dalam ini semua memperjuangkan tauhid, yaitu tauhid Allah Ta'ala yang berkuasa mentadbir alam. Surah ini juga ialah tuntutan akidah yang sama dengan surah Taha. Allah Ta'ala mengetahui segala yang gaib. Allah Ta'ala mengetahui segala yang gaib.
banyak kisah-kisah Nabi dalam ni. Iaitu dalam cerita ni ialah mentaati Allah dan mengesakan Allah. Ayat ke-25. Ayat 25, tidak dilantik mana-mana rasul ataupun nabi melainkan diberi wahyu. Nabi diberi wahyu. Bila nabi saja diberi wahyu. Bila agama saja mesti wahyu. Agama saja mesti wahyu. Siapa yang sebut hak agama tapi tak sebut wahyu, iaitu wahyu daripada Quran ataupun daripada hadis, bohong. Jawab dia, bohong. 25 tu tak tahu surah. Iaitu wahyu, dalam wahyu tu beritahu sembah, puja, ibadat, doa semua sekali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ayat 25. Tengok ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rusulin. Tidak kami utuskan sebelum pada kamu Muhammad min rasulin, daripada mana-mana rasul, illa nuhi ilaihi, kemudian melainkan diberi wahyu kepada rasul tadi. Ringkasan wahyunya ialah, ringkasan pada wahyu ialah annahu la ilaha illa ana, tidak ada lagi perantaraan melainkan terus pada aku saja. Oleh sebab itu fa'buduni, maka hendaklah kamu sembah aku saja, berdoa pada aku saja, ibadat, zikir pada aku saja. Jadi dakwah surah ni ayat ni 25. Jadi surah ni, surah Anbiya ni nak cerita berkenaan dengan wahyu. Apa saja agama mesti daripada wahyu. Dan ada wahyu yang kedua, iaitu hadis Nabi, hadis-hadis. Di mana nabi-nabi sebelum pada Nabi Muhammad tu tak diberitahu hadis-hadis mereka, tapi bagi kitanya ialah hadis-hadis daripada Nabi. Hadis daripada Nabi ialah wahyu yang kedua. Sebab Nabi tak pernah berbohong dan tak akan berbohong dalam hal agama ni. Okey, saya ulang balik maksud surah ni, maksud surah tadi, maksud surah yang tadi. Kemudian selain pada yang tadinya ialah iaitu hubung kait di antara surah Taha dan Anbiya ialah kisah Nabi Musa yang memperjuangkan, kisah nabi-nabi termasuk Nabi Musa, dan mana-mana nabi memperjuangkan tauhid. Tauhid dalam surah ni ialah mengurus mentadbir alam. Jadi tauhid dalam ni mengurus mentadbir alam selain pada memuja Allah Ta'ala. Jadi tuntutan surah ni ialah akidah yang sama dengan surah Taha. Surah Taha sudah belajar dah? Habis dah tak? Habis. Jadi yang mana yang tak sudah lagi surah Taha tu akan, bila kita khatam yang kita punya ni, baru kita ulang balik kan? Jadi saya nak beritahu pengalaman minggu lepas lah, saya mengajar minggu lepas, 1 minggu mengajar. Jadi jadual jadi lari sikit lah. Jadual lari sikit kerana tuntutan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu surah Zumar dan Hamim 7, serta huraian bagi 2 bab ni, iaitu surah Hud dengan surah Yunus. Jadi 10 surah ni akan senantiasa saya ajar hari Ahad, berulang-ulang lah. Habis tu ajar balik, habis ajar balik 10 surah ni. Itu gitulah. Jadi sudah sambung lagi gitu. Dan masing-masing ni kalau boleh belajar 7-8 kali supaya betul-betul mahir 10 surah ni. 7-8 kali. Kalau boleh. Pasal saya baca ni ulang, saya habis tu saya ulang pula. Habis saja saya ulang, hari hak tu je lah. Habis ulang, saya
Satu round tu berapa lama kita? Tak lama 7 bulan je. Kalau seminggu sekali lah. Tapi yang kita mengajar ni daripada pukul 10 pagi sampai pukul 12, sambung pula pukul 2 sampai pukul 4. Ya. 4 jam biasa. Kalau tu lebih kurang 3 bulan, insyaAllah 3 bulan habis. 8 surah tu 7 bulan. 2 surah lagi tu adalah 2 bulan lagi, 2 bulan setengah kita. Dengan koda kita belajar ni. So training ni 3 tahun kan? Jadi habis surah ni, kalau belajar dengan momentum kita belajar sekarang ni, agak-agaknya setahun lebih. Setahun lebih sudah boleh khatam dah. Nah, kena rajin lah. Kena rajin belajar tu ya. Saya dulu cari nak ngaji. Nah, payah dulu saya belajar. Saya belajar 3 ustaz sekali serentak. Dalam seminggu tu 3 ustaz nak belajar tafsir surah lain. Saya belajar 7 hari seminggu selama 4 tahun. Tak kerja buat. Termasuk hadis. Kejap ya. Tahu-tahu tu habis lah. Nak ada azam lah. Nak ada azam. Saya paling bimbang sekali, takut kita ni tidak termasuk orang yang Tuhan qada untuk terima Quran ni ya. Waktu saya bimbang sekali yang tu ya. Kalau yang telah diqada tu, dia sampai kat jalan tinggal. Ramai ni lagu ni. Dia belajar. Yang diajak masuk kelas 2 hari, 2 kali, 3 kali itu biasa ya. Nah, itu biasa. Quran ni pelik. Kita belajar sekali habis, kemudian kita belajar pula tu berasa macam tak belajar lagi. Habis pula kali yang kedua, bila belajar pula berasa macam tak belajar lagi pula. Gitu. Pelik dia. Quran ni satu mukjizat lah. Surah pun gitu tak? Hari ni kita belajar surah ni, misalnya 5-6 bulan lagi kita belajar pula, seolah-olah macam kita belum belajar lagi. Dia tambah ilmu tu, ilmu yang dia tambah tu melebihi daripada apa yang kita dah belajar. Itu mukjizat Quran lah, yang diberi kepada siapa-siapa yang Tuhan pilih nak beri. Ada pelajar-pelajar kita yang belajar masuk 25 juzuk dah berhenti. Ada yang setengah pun ada berhenti. Bila dia berhenti tu seolah-olah dia ni tak pernah belajar tafsir Quran. Tu peliknya. Bila berhenti ilmu tu terhakis sikit seolah-olah apa-apa seolah-olah macam tak belajar. Peliklah. Quran ni nak lari daripada Tuhan dia. Awak kena senantiasa jaga. Dan jaga dia tu dengan budi pekerti. Budi pekerti. Jaga baik, kena jaga budi pekerti kita lah. Dengan orang yang engkar tak apa tu. Kita nak lembut pun tak apa, nak kasar pun tak apa tu. Sama kita tu kena jaga budi pekerti. Selamping maksiat apa tak boleh pergi ya. Terakis, ilmu ni terakis. Hilang gitu ya. Lepas tu kalau sudah belajar habis tu tak sebar pula tu, hakis balik. Apa yang sebar makin banyak. Gitu. Walau macam mana pun kita seperti saya rancang lebih kurang 3 bulan lagi kita buat tim untuk pergi training kita panggil. 3 hari ya. Sewa hotel mana-mana, duduk di satu bandar. Misalnya Johor kita kata ada 10 bandar besar, 40 orang pergi sana, satu-satu bandar. Untuk bawa balik hari ejah supaya boleh dapat bawa balik 40 orang datang belajar balik.
Di samping wahyu tauhid akidah ni mesti beritahu dah. Lepas beritahu tu barulah kalau siapa nak mari tu boleh mari. Kena beritahu betul-betul ni. Macam semaya ajak tak boleh, tahlil ni apa semua kena beritahu belakang. Jadi kena training luar, tempat orang tak kenal. Orang berani sikit. Kalau training tempat orang kenal, takut gerung sikit. Jiran-jiran. Ya gitu dah. Nah. Baik, kita mula ni. Surah ni dimulai dengan ancaman nak mati. Ancaman kematian. Surah ni bermula ayat pertama amaran. Ayat pertama ni amaran. Iqtarabalin nasihat. Apakah sangkaan? Apakah sangkaan bagi manusia? Hisabuhum, bahawasanya waktu hisab amal mereka tu lambat lagi ke? Tu. Apakah sangkaan? Apakah sangkaan? Bahawasanya memang telah dekat dah. Apakah sangkaan mereka lah? Apakah sangkaan mereka? Iqtarabalin nas, bahawasanya telah dekat bagi manusia itu hisabuhum, waktu hisab amal mereka. Awak tahu dekat macam mana ni? Awak tahu ke dekat macam mana? Tak tahu. Awak tak tahu balik ni aksiden mati. Memang dekat dah nak mati ni, memang dekat. Yang kata tua, yang kata muda. Orang tua hidup banyak lagi pun ada, orang muda mati cepat pun ada. Ya? Saya tanam mak saya, kemudian saya tanam anak saya. Saya tanam mak saya dulu, kemudian tak berapa lama kemudian saya tanam anak saya pula. Saya tak mati lagi. Gitu. Maknanya tak tahu siapa mati dulu, tak tahu. Jadi apa kesangkaan manusia? Bahawasanya Allah Ta'ala kata telah dekat dah bagi manusia itu hisab amal mereka. Wahum fi ghaflatin, sedangkan mereka itu duduk dalam lalai mereka. Lalai mereka. Mu'ridun, sengaja mendegilkan diri, tak nak ikut wahyu. Sengaja mendegilkan diri, mu'ridun, sengaja berpaling, sengaja mendegilkan diri tentang tauhid, tentang mengesahkan Tuhan, tentang ibadat dan sebagainya. Awak semua ada pengalaman dah sikit-sikit sebanyak tabligh orang tu sebagai ni. Orang yang kita tabligh tu kita tahu dia tak tahu, dan dia pun tahu dia tak tahu. Bukan? Tapi dia boleh tak ada belajar. Orang yang awak tabligh, dia tahu yang dia tak tahu. Awak pun tahu dia tu tak tahu. Tapi dia hanya boleh buat dah, bukan? Lepas tu kita nak buat macam mana? Tak boleh buat apa? Beritahu gitu ya lah. Fi ghaflatin ni wahum, dan mereka, sedangkan mereka fi ghaflatin, duduk dalam lalai leka. Mu'ridun, berpaling, lagi sengaja berpalingkan diri kerana degil dia. Malas tu pun apa saja alasan. Semua alasan itu ada jawapan satu ya. Tak mari gitu. Nah, yang paling pelik lagi ialah orang tu sudah tahu dah benda ni, memang kena belajar, dan dia mari dah belajar pun juga boleh lalai leka juga. Tu tak pelik lagi. Yang tak mari lasa tu satu hal dah. Yang mari ni, yang belajar dah, tapi duduk dalam ghaflatin, dalam lalai leka lagi. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim, tidaklah datang kepada mereka daripada peringatan Quran Tuhan mereka. Muhdatsin, yang baru-baru turun, baru-baru dia dengar.
illastama'uhu, melainkan mereka dengar wahyu itu dibaca pada dia. Wahum yal'abun, sedangkan mereka tu bermain-main, buat dak ya. Ini kalau saya tafsir ni berat ni ayat ni. Kalau saya tafsir ni berat ni ayat ni. Tapi kita tafsir ringan-ringan dulu lah. Kalau suruh tafsir berat. Berat lagi. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, tidaklah datang kepada mereka daripada peringatan Quran Tuhan mereka, muhdatsin, yang baru-baru dibaca pada mereka, illastama'uhu, melainkan dia dengar. Ni orang yang mari belajar dah ni. Ayat ni orang yang mari belajar dah ni. Yang mula-mula tadi orang tak belajar asal, kita ajak dia tak nak mari. Ni dia mari dah ni. Wahum yal'abun, sedangkan mereka tu main-main saja belajar. Lahiyatan qulubuhum, betul-betul lalai leka hati-hati mereka. Wa asarrun najwa alladhina zalamu, mereka merahsiakan bisikan-bisikan rahsia yang ada dalam hati-hati orang-orang yang bisikan-bisikan rahsia orang-orang yang zalim. Itu al-hadha, tidakkah ini Muhammad, tidakkah ini Muhammad illa basyarum mithlukum, melainkan manusia seperti kamu jugalah. Orang-orang yang engkau kata tidaklah ini, dia ni ustaz macam ustaz lain-lain lah, gitu ya kan? Macam ustaz-ustaz lain-lain lah, lebih kurang ya belaka. Afata'tunal nasihra, apakah mereka mahu terima jenis sihir? Mereka komplain tak nak mari tu, tak nak mari belajar tu. Dia kata serupa ya, ustaz-ustaz biasa ya dia. Afata'tunal nasihra, apakah mereka mahu terima tukang sihir? Wa antum tubsirun, sedangkan kamu sekalian melihat bahawasanya dia ni tak erti apa-apa. Dia sebenarnya komplain ayat ni dia komplain, bukan komplain, dia komplain tu kerana dia tak mahu datang je. Tapi mulut tu kata lah. Senang sekali kalau dia kata tak apalah, saya malah mari hari ni ada kerja ke apa-apa, tak apa dah. Tapi dak tu lah, dia tak berhenti dengan tak mari tu. Dia tinggal juga bom atom tengah jalan. Yang tak mari tu lah. Yang mari 2-3 kali pun ada. Yang pelik saya ni, mari tu bercakap dengan saya ni macam betul lah ke dah. Tiba-tiba tak datang, hilang. Lepas hilang tu tarik diri daripada grup pun ada. Maknanya dia tak kenal lama dah. Hari mula-mula lagi nak undurkan gitu. Ini rungutan orang yang sebab kamu, rungutan dia. Qala, katakanlah pada mereka, Rabbi Tuhanku, ya'lamul qawla fis samawati wa ya'lamul qawla fis samai wal ard. Tuhanku maha mengetahui perkataan siapa-siapa yang bercakap di langit ataupun juga di bumi. Tak sekira lah kamu ni. Wa huwas sami'ul alim, sedangkan dia juga maha mendengar segala bisikan hati siapa-siapa yang lain. Al-alim, maha mengetahui. Bal qalu, bahkan mereka berkata, adghathu, mereka menuduh, mereka adghathu itu mimpi-mimpi, ahlamim yang karut marut. Itu tidak lain mimpi-mimpi yang karut marut. Bila kita
Bila wahyu ni dibaca pada dia, dia kata ni mimpi-mimpi. Dia kata ke Nabi, ni mimpi-mimpi yang karut-marut. Balif tarahu, bahkan Muhammad ni mengada-ngada dusta pada Allah Ta'ala. Bal, bahkan bukan setakat tu, wa syair, dia ni tukang syair. Tukang syair. Sebenar sekali apa yang dia kata ni adalah bisikan daripada syaitan. Syaitan beri kepada dia mimpi-mimpi karut. Syaitan beri kepada guru-guru akidah sesat ni mimpi-mimpi yang karut-marut. Kemudian dia dengar bisikan-bisikan di telinga dia masa dia buat ibadat. Dia dengar di telinga dia. Jadi ilmu yang dia boleh tadi, dia kata kepada Nabi Muhammad pula. Padahal ilmu ni yang mereka dapat ni, ini dia panggil syaitan manusia. Yang dengar mimpi-mimpi, dia mimpi yang karut-marut, mimpi mari. Yang kedua, bisikan-bisikan masa dia baca wil. Dia dengar ni, dengar di telinga tu ni. Bukan kata dia, bukan dengan bisik-bisik gitu, tidak ni, dengar tu ni. Dengar di telinga. Beritahu suruh buat gini, suruh buat gini, suruh buat gini. Dan mereka adalah jadi syaitan manusia yang akan mengajar kepada orang lain. Syaitan manusia yang mengajar kepada orang lain. Lepas tu orang yang belajar ni, yang dengar ni, dia tanya tok guru dia, siapa? Suara siapa tu tok guru? Tok guru dia kata, itulah suara mereka ataupun suara tok wali. Dia beritahu nama tak? Tak beritahu. Tak beritahu tu mereka. Kalau beritahu nama tu tok wali. Tok wali yang mati dah. Dia kata orang yang mati syahid itu tak mati, mereka hidup. Ya? Ada ayat Quran tu, mereka hidup. Jadi tok wali ni hiduplah, dia datanglah mari. Beri nasihat-nasihat kepada puak-puak kita ni. Dia kata. Sedangkan tok wali tu yang mati syahid tu, yang dikatakan mati syahid tu, dia kena mati baru boleh jadi syahid. Kalau tak mati, orang tak mati syahid. Nah, dia kena mati dulu baru syahid. Mati maknanya kita tak boleh bercakap lagi dah dengan dia, dia pun tak boleh bercakap lagi dengan kita. Tu mana mati. Body tu hancur. Ya Tuhan nak bubuh dalam surga tu cerita lain tu. Yang aulia illah ni, aulia illah ataupun guru-guru ataupun nabi-nabi ni mati atau yang mati syahid ni terus masuk surga tu cerita lain tu. Dia masuk surga pun dia tak ada peduli dah khabar. Satu orang pergi ke Disneyland ni Amerika, dia tak ingat dah member dia kat rumah ni. Allah, kau dia ingat? Tak ingat dah. Dia masuk kau tengok naik benda tu, naik benda ni, dapat tengok tu, dapat tengok ni. Tak peduli dah. Oh lah, anak saya makan apa ni hari ni? Oh, di Disneyland. Oh, dia tak fikir dah tu. Atau tengah main ski di Switzerland tu. Ingat ayah anak saya makan apa? Kawan saya buat apa lah ni? Tak ingat dah main ski ni, jatuh bukit ni. Jadi orang yang masuk syurga tu dia tak peduli dah kawaknya. Dia sedang enjoy dah. Orang duduk neraka pula tak peduli kat kawaknya, pasal sedang kena seksa ni. Orang ada lencir tu ingat orang kat luar tu. Dia ingat dia nak keluar pada lencir dia hari-hari ya. Allah. Apa? Falyatina bi ayatin, maka bawa datang dengan bawa mukjizat, bawa datang kepada kami mukjizat kama ursilal awwalun, seperti mana telah diberi kepada nabi-nabi yang dulu-dulu. Ini dia minta mukjizat. Dia panggil mukjizat dalam bahasa Arab, dia panggil mukjizat muqtarahah. Mukjizat yang dia tuntut nak.
Dia nak suruh Nabi keluar mukjizat. Nabi bukan pengeluar mukjizat. Mukjizat anugerah Allah. Apa dia mukjizat ni? Yang minta Nabi Muhammad ni. Tanah Mekah tu yang batu tu, dia bukan pada pasir ni. Mekah ni bukan pada pasir. Dia batu semua sekali. Ada pasir pun. Kalau pasir yang ada tu, ia dah hanya lekat di selipar-selipar je. Yang lain semua tu batu je, batu bukit semua sekali. Dia musyrik Mekah minta Nabi supaya buat batu tu jadi tanah. Lepas tu ada anak sungai buat mengalir supaya dia boleh menanam dia. Kalau kamu betul-betul Nabi. Nabi tak pohon. Pasal biasanya kalau pohon mukjizat gini, kalau pohon dan makbul, kalau engkar juga tu, bala nak mari. Seperti kaum Nabi Hud kan, Nabi Hud, iaitu Nabi Saleh. Mereka minta unta, seekor. Unta pula unta betina. Nak pula besar daripada biasa. Nak pula colour merah. Unta betina satu, besar daripada unta lain. Yang ketiga, warna merah. Yang keempat, bunting. Yang kelima, beranak. Keluar tu beranak. Yang keenam, anak tu pula tina juga. Yang ketujuh, warna merah juga. Ha, tu dia. 7 syarat. Nabi Hud, Nabi Saleh angkat doa, makbul. Maka keluarlah unta daripada batu. Engkar yang tu kena. Engkar tu kena. Jadi Nabi tak buat. Amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Tidaklah beriman manusia-manusia sebelum pada mereka musyrik Mekah ni pun, daripada mana-mana penduduk bandar dan desa, dengan mukjizat-mukjizat seperti ini diberi. Akibatnya ahlaknaha, maka kami binasakan, lenyap mereka semua sekali. Jadi Nabi tak bohong ni, nah. Afahum yu'minun, apakah mereka ni, orang Mekah ni nak beriman? Kalau boleh mukjizat gini ni, nak beriman ke? Orang Israel dalam surah Baqarah, dia apabila dia naik ke Bukit Tursina, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina untuk ambil kitab Injil, kitab Taurat. Masa dia tengah ambil 40 hari itu, dan dan Musa Samiri buat berhala anak lembu seekor bawah. Jadi masa nak turun tu, Tuhan kata ke Nabi Musa, tu kaum kamu tu sudah sembah berhala dah tu bawah tu. Dia tengok apa dengan bising bawah tu. Lalu turun Nabi Musa, tengok sembah anak lembu. 70 orang semua. 70. Yang 70 orang sana semua sekali bertaubat. Syarat Tuhannya kata, syarat pada bertaubat ialah kamu kena bunuh diri kamu sendiri. Maka dia buat mari kabus. Lepas dia bertaubat, kabus pun mari. Maka yang anak bunuh bapak bunuh anak dia sebelah-sebelah. Tak kenal, tak nampak kan? Dia tikam mati bakar 70 orang semua sekali. Musa Samiri mati di pada pasir. La misah, kamu jangan main kat, tali setuh dia. Bila main kat jadi sakit. Dia nak populariti. Maka akibat daripada popular jadi tak boleh jadi popular. Orang main kat jatuh sakit. Gatal tubuh katanya. Main kat jadi gatal. Jadi dia lagi. Jadi dia kata la misah, jangan setuh. Jadi dia tengok manusia, dia lari. Dia mati seorang diri lah. Baik. Nabi Musa, mereka minta kepada Nabi Musa supaya tunjuk macam mana kitab Taurat buat turun.
Lalu Nabi Musa pilih daripada 70,000 orang Yahudi tadi, seorang wakil rakyat setiap 1,000, 70 orang naik atas bukit Tursina. Naik atas bukit Tursina. Bila naik atas bukit Tursina, sedang beritahu cara-cara Tuhan buat turun kitab Taurat tadi. 70 orang ni kata, kami tidak akan beriman kepada kamu Musa. Kamu kata kamu cakap dengan Tuhan. Kami bukan mau cakap dengan Tuhan, kami nak tengok Tuhan terang-terang. Kalau kamu boleh tunjuk Tuhan tu terang-terang, baru kami nak beriman, dia kata. Akibat dia kata tu, Jibril bunyi suara besar, suara derah daripada langit. Mengikut riwayatnya, Jibril mati ni suara mati 70 orang. Tempat tu mati, rempah mati, 70 orang. 2-3 hari kemudian Nabi Musa kata, mati tadi 70 orang mati dah. Tadi 70 orang di bawah yang sebuah anak lembu tu. Ni 70 orang yang nak tengok Tuhan terang-terang. Amin. Nah, kemudian Nabi Musa angkat doa, ya Allah ya Tuhanku, kalau aku turun seorang diri ni, nanti orang kamu aku kata apa kat aku ni. Jadi aku naik atas bukit ni, bunuh rakyat seorang-seorang, bunuh umat. Jadi ya Allah, kalau kamu nak matikan mereka, kenapa tak matikan aku bersama dengan mereka masa 9 laut dulu lagi? Ini kamu selamatkan mereka naik sampai sini dah. Jadi nanti mereka kata aku bunuh umat. Ya Allah ya Tuhan, aku hidup semula, minta hidup semula 70 orang ni. Maka hidup semula 70 orang. Tuhan aku hidup balik. Maka turunlah 70 orang ni sekali dengan Nabi Musa, jumpa kaum dia, cerita pada kaum dia. Maksudnya mereka sudah mati 73 hari dah, sudah mati mengenaki apa juga. Gitulah mereka rekap. Katanya pengikut ramai-ramai, dia pilih wakil ayat ni. Dia kata, kamu sudah pakat dengan Nabi Musa. Kamu pakat dengan Nabi Musa. Naik atas tu nak goreng dengan Nabi Musa, maka kamu pakat dengan dia lah nak bohongi kami. Tak nak beriman juga. Lalu Tuhan cabut bukit Tursina tu letak atas kepala. Cabut bukit Tursina letak atas kepala. Nak beriman kata nak. Mereka berkata nak beriman. Nak beriman. Okey, dapat letak balik. Yahudi surah Baqarah ni, saya beritahu ni ringkasan cerita ni. Nah, kemudian nak pergi ke Baitul Maqdis, tempat janji. Nabi Musa kata masuklah, jumpa. Masuklah dalam tu. Dia ada gak dia jaga situ tu. Tengok gak tu besar-besar. Dia kata kamu nak suruh kami mati, kita bunuh. Kamulah Musa masuk. Kamu dengan Tuhan kamu perang untuk kami. Kami duduk di luar ni tunggu-tunggu kamu berdoa. Kalau sudah beres, barulah kami akan masuk. Ataupun mereka beri kami masuk, kan ya? Akibat daripada kata tu, Tuhan pun sumpah penjara 40 tahun di padang pasir. Pada pasir Sinai. 20 km persegi. Nah, 400 square mile. 20 km, 400 square kilometer. 20 ni, 20 tu. Sesak tu 70,000 orang cuba bayar 20 kilo daripada jalan sini, daripada pagi sampai sini petang dah. Pasal dia ada sekali dengan anak-anak, dengan itik, dengan ayam apa semua ada belakang ni. Kan? Sampai sini petang dah. Tadi sambung dah gelap. Sama esok pula sampai situ. Lusa pula sampai situ. Tu lama sampai sini. Jadi dia tak boleh keluar daripada kawasan tu. Orang kena penjara, kan? Maka masa dia berjalan tu, Tuhan naungi mereka tu dengan awan. Nabi Muhammad tidak dinaungi dengan awan. Tapi kita diajar Nabi Muhammad ni naungi oleh awan. Saya belajar, dia tak jumpa hadis tu. Tak ada bayar. Jadi dalam Quran beritahu, orang Yahudi ke semua 70,000 orang tadi dinaungi oleh awan selama 40 tahun. Rumah tak ada
Oh, dia kena penjara. Maka Allah beri makan pada dia, beri air pada dia selama 40 tahun. Jadi Tuhan kata, nih, nak sama ayat ni. Afahum, apakah mereka itu yu'minu, mereka nak beriman kah? Kalau dah beri semua sekali ni? Tak jugalah kita. Jadi kita sendiri pun jangan nak kepada karamah itulah. Dia ada gila-gila macam keramat ni. Seperti ada tugu-tugu di Kelantan sana. Selagi tak boleh tunjuk tupai, jatuh tak popular pondok. Tunjuk tupai 5,000 belajar. Waktu maghrib tu pukul 8 baru semaya, tugu baru keluar. Waktu maghrib pukul 8 malam baru tugu keluar, baru semaya maghrib. Astagfirullah. Tak keluar lagi, tak mandi lagi ke masjid. Kalau masuk semua yang ahli pondok termasuk semua, tak muat dah masjid tu. Tak mari juga. Dia buat wirid di rumah di pondok-pondok masing-masing. Jadi kita orang yang belajar tafsir ni, jangan duk fikir kalau kita ada keramat barulah orang nak dengar. Jangan fikir gitu. Beritahu berasal pada wahyu dia. Orang nak dengar, tak nak dengar tak boleh buat apa. Wa ma arsalna qablaka, tidaklah kami utuskan sebelum pada kamu Muhammad, illa rijalan, melainkan kepada nabi-nabi yang jenis lelaki. Jadi tidak ada nabi jenis perempuan. Macam di Amerika tak ada perempuan jadi imam semaya dah. Jadi nabi yang lelaki tadi nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi nabi ni mesti dapat wahyu. Jadi kita sebagai orang yang tidak nabi kena ikut wahyu, iaitu kena ikut Quran, kena ikut wahyu yang kedua, hadis nabi. Kalau kamu tak erti juga, Tuhan kata, kalau tak erti juga tak apa, fas'alu, maka tanyalah ahla zikri, orang ahli-ahli yang reti, ahli-ahli yang reti Quran. Apa dia? Ustaz yang ngajar tafsir. Nak tahu hadis, tanya ustaz yang ngajar tafsir tak? Pasal dua-dua tu dia kena tahu, boleh dia mengajar. Tapi yang spesialis betulnya ialah ustaz hadis lah. Yang spesialis betul bagi hadis ni ustaz hadis yang mengajar hadis tu. Jadi kalau nak tahu hadis, tanyalah ahli dia. Nak tahu Al-Quran, kena tanya ustaz yang belajar Quran. Jadi sebelum awak tanya mana-mana ustaz tentang ayat Quran, pertama sekali awak kena tanya dia. Soalan pertama mudah ya. Ustaz, saya nak tanya ustaznya 30 juz tafsir Quran ni sudah belajar ke belum? Pasal saya nak tanya ustaz ni. Kalau dia kata saya reti bahasa Arab, oh itu bukan qualification untuk tafsir ayat Quran. Awak tanya mana-mana orang Arab, awak boleh tafsir ke ayat Quran? Orang Arab semua kata saya tak boleh tafsir, pasal tak belajar. Awak tanya mana-mana Arab, tapi yang Melayu punya reti saja bahasa Arab, berasa nak gatal mulut nak tafsir. Sedangkan mereka-mereka ini yang pergi ke Mesir ada, pergi ke Jordan ada, Syria ada, Saudi pun ada, yang belajar agama ni, dia belajar kitab syarah. Ni kitab syarahnya saya panggil ni tafsir Ibn Kathir, kitab syarah. Saya tak mengajar kitab syarah ni, dia hanya rujukan saya je. Ini dia panggil kitab tafsir Tabari. Untuk ustaz yang mengajar, awaknya tidak boleh belajar kitab ni. Saya mengajar cara rekas ni pun ambil masa tu. Kalau saya mengajar seminggu sekali 7 tahun. Seminggu sekali 7 tahun. Itu tafsir gitu ya tu. Kalau mengajar yang ni, adalah 30 tahun kalau sudah. Saya nak mengajar awak dengan kitab ni,
Saya kena ada kitab tafsir bagi Ibn Kathir ni pula. Kitab syarah dia panggil. Begitu juga hadis. Dia pergi belajar Fathul Bari. Belajar kita ada betul Muslim ke Bukhari ke Nasai Ibn Majah. Belajar yang ori punya. Saya nak tanya awak sekali lagi lah. Mudah, ambil mudah. Nah, awaknya, ayah awak nak beli kepada awak kereta Rolls Royce misalnya, ataupun kita kata tak salah Rolls Royce, Lamborghini. Awak pun nak belajar, awak nak belajar Lamborghini ke nak ambil lesen tu, ataupun awak nak belajar dengan kereta Pro 2 nak ambil lesen memandu. Nak tanya awak nak belajar, nak pergi test dengan Lamborghini, dengan JPJ, ataupun awak nak pergi dengan Pro 2 belajar kereta dapat lesen. Nak tanya pasal mudah dapat lesen, bukan? Bila sudah reti bawa kereta Pro 2, maka sudah retilah yang Lamborghini ni ada gear yang gini. Salesman dia kata, ni kena awak kena pakai, kena apa? Kena nak kawinnya kena gini, nak break kena gini, corner kena gini. Ni kereta ni. Tidak seperti kereta Pro 2 lah. Jadi awak dah reti dah. Maka tanya dengan salesman pun sudah reti dah. Nak beli Mercedes ke, nak bawa tu mudah dah. Yang mereka yang menjadi masalahnya ialah orang yang belajar tafsir, orang yang belajar agama, yang kita harap sebagai ulama yang bila balik ni dia pergi belajar kitab-kitab ni. Jadi dia ada duration belajar 3 tahun ataupun 4 tahun. Duration dia belajar. Maknanya dan habis kan ni. Dah lah boleh jadi 1 surah, 2 surah. Pasal ni kitab syarah. Dan dia belajar, dia rasa sedap lah pasal ni kitab syarah. Awak try naik Lamborghini kan, bawa Lamborghini pergi ke Port Kelang, sedap lah bawa sekejap tu. Bawa lama-lama tak boleh, minyak besar dia kereta tu. Kecil minyak tu. Minyak besar tu, jadi kereta tu. Dia tak boleh lari 20 km sejam kereta tu. Oh, marah ke apa kereta-kereta lain tak? Jadi kereta Lamborghini awak bawa ke lane yang belah kiri tu, lari pula macam yang opacik tua bawa dengan bini dia yang tua. Lagu tu lah tak boleh, dia kena pesen ceng kan. Maka minyak kena besar. So awak nak bawa sekali-sekala, nak bawa sekali 2 kali pergi ke Port Kelang, tu boleh lah. Tapi awak nak pergi ke Kelantan ke apa, kena ada 500-600 minyak. Bukan? Itu tak kira rusak benda lain lagi. So mereka ni pergi ke negara-negara Arab sana ni, belajar sana ni, dia belajar sebahagian kitab Quran, sebahagian kitab hadis yang daripada kitab syarah. Kalau tidak, sukatan pelajaran dia tak ada habis tu. Belajar tafsir Quran saja, kalau straight set belajar secara intensif lah 3 tahun. 3 tahun baru habis. Lepas tu belajar hadis pula 2 tahun kalau habis. Lepas tu sukatan belajar lain, dia kata, oh tak boleh, kena ada ni. Tak. Maka mereka ni yang balik mari ni tak reti. Tapi nak kata dia tak reti, nampak pesen reti. Nak cakap Arabnya, peribahasa Arabnya dia keluar perang. Tak. Tapi bila tanya betul, tak tahu. Jadi sebelum awak nak tanya apa-apa ayat Quran, pertama sekali awak tanya, Ustaz, 30 juzuk Quran ni habis dah belajar? Pasal saya nak tanya soalan berkenaan dengan ayat Quran. Kalau nak tanya hadis, tanya Kutubus Sittah ada belajar ke ataupun satu kitab hadis belajar hadis. Saya nak tanya tentang hadis. Pasal barulah awak tanya kepada orang yang layak. Saya dulu, saya pakai kereta Volvo. Saya beri ke kereta saya pada foreman kereta Proton Becky. Saya habis 3,000. Karena dia tak pandai Becky, menyebabkan rosak benda lain.
Faham tak? Saya sanggup nak tunda kereta tu, bawa mari daripada Kelantan, bawa mari sini. Daripada serah kepada orang yang tak erti, baiki. Begitu juga awak jangan tanya tentang hadis dan tentang Quran ni melainkan kepada ahli dia. Siapa dia beritahu ni? Tuhan beritahu daripada surah ni. Ni, tadi ayat tadi. Ayat mana tadi? Ayat 7. Fas'alu, maka tanyalah ahla zikri, kepada ahli kitab, ahli yang belajar kitab ni, tafsir Quran ataupun hadis. In kuntum, sekiranya kamu la ta'lamu, tak erti, tak tahu. Apabila kamu tak tahu, tanya dengan orang yang pandai ni. Kalau awak tanya dengan orang yang selain pada tu, saya tengok dalam WhatsApp apa awak nak tulis ni. Bila dia pergi tanya ustaz-ustaz karut ni, ustaz tu jawab, dia pun tak erti nak jawab pasal dia baru belajar. Dia sepatutnya tanya ustaz tu, ustaz belajar pada tafsir ni, pasal kita ni belajar tafsir kan. Alright kan? In kuntum, sekiranya kamu la ta'lamun, tak tahu. Wa ma ja'alnahum, dan tidaklah kami jadikan mereka itu jasada, iaitu jasad-jasad. Jasad. Tidaklah Tuhan jadikan nabi-nabi itu jasad. Jasad apa? La ta'kuluna ta'am, yang jenis tak makan makanan. Tidaklah Tuhan buat nabi-nabi ini jenis jasad yang tak makan makanan. Wa ma kanu khalidin, dan tidaklah kami jadikan nabi-nabi ini kekal hidup selama-lama. Tak ada dah. Jadi siapa yang kata yang hidup lama, itu karut lah. Thumma sadaqnahumul wa'da, kemudian kami membenarkan janji kami kepada mereka, sekiranya mereka sebar agama ni lah. Jadi apabila nabi-nabi sebar agama, maka Allah Ta'ala membenarkan janji-janji Allah Ta'ala kepada mereka, iaitu janji apa? Menyelamatkan orang-orang yang beriman. Fa'anjainahu, maka kami selamatkan mereka. Wa man nasya, dan orang-orang yang kami pilih nak selamat. Yang kami pilih nak selamatkan itu, iaitu orang-orang yang beriman. Wa ahlaknal musrifin, dan kami menghancurkan semua orang-orang yang melampaui batas, iaitu yang melawan, yang lawan para nabi ini. Laqad anzalna ilaikum, sesungguhnya kami telah utuskan kepada kamu kitaban, sebuah kitab yang besar, iaitu Quran. Fihi, dalam kitab itu, zikrukum, adalah peringatan-peringatan untuk kamu. Peringatan nak hidup atas muka bumi dengan sempurna dan untuk hidup kekal di akhirat. Afala ta'qilun, kenapakah kamu tidak mau berfikir bahawa dengan belajar Quran boleh hidup sempurna atas muka bumi dan hidup sempurna lebih sempurna di akhirat. Wa kam qasamna min qaryatin, entah berapa banyak telah kami binasakan daripada penduduk daerah kampung dan desa. Kanat zalimatan, tatkala penduduknya menzalimi diri mereka sendiri, iaitu dengan buat syirik pada Allah. Wa ansha'na, dan kami hidupkan kembali, kami hidupkan pula ba'daha, selepas pada matinya puak-puak yang menzalim, puak-puak syirik itu, qauman akharin, kaum yang lain. Selepas Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh habis semua sekali. Lepas pada kaum Nabi Nuh tu tinggal anak cucu Nabi Nuh. Beranak bina apa semua, modal balik, modal asal balik, keluar lagi, kufur pada Allah balik. Yang mula-mula buat kufur ni kaum Ad, iaitu keturunan yang kelima selepas daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh, anak dia, cucu dia, cicit dia, ciak dia, yang kelima. Ad tu keturunan yang kelima daripada Nabi Nuh.
Ak tu sendiri. Lepas tu anak cucu Ak tu dia panggil kaum Ak. Anak cucu tu panggil kaum Ak. Ini Nabi Saleh, Nabi Hud. Kaum Ak, Nabi Hud, orang besar. Mula-mula sekali dia mati semua keturunan yang besar. Nabi Hud. Jadi kaum Ak ni tinggi agak-agaknya, tinggi bangunan ni, second floor, tinggi, boleh cabut. Nabi kata boleh cabut batang tamar sebelah tangan. Dia duduk di pada pasir, dimatikan semua sekali. Nabi Hudnya sendiri kata silapnya tanam di Yaman. Ada baru ni masa di Aram, orang cari orang buat teroka untuk buat pembersih ni distillation minyak Saudi. Masa gali-gali itu jumpa sepasang suami isteri orang Ak. Yang orang biasa ni duduk berdiri di kepala dia tu, duduk berdiri di kepala dia, berdiri sebelah pipi tu. Orang berdiri tu tinggi kepala lagi pada orang tu. Tu pun bukan kepala duduk gini, duduk tidur tu, berdiri. Lepas tu ada tulang anak dia yang remaja separuh, lelaki perempuan dua orang, jumpa banyak jumpa tulang dia. Itu orang Ak yang mati sebelum ada azab tu lah. Pasal kaum Ak sendiri kena angin sejuk, yang bila kena tu beku, jadi beku. Dan kena benda kena jadi berkecai pecah. Nah, ada dalam ayat lain dia tumbang berkecai lah, pecah lah. Jadi tidak ada kesal lah dia, kecuali yang mati sebelum itu. Jadi keturunan mereka tu tak ada. Lepas mati kaum Ak, kaum Samud pula lagi. Dia seolah-olah macam benda ni pesaka, sembuh perkara yang sama, iaitu pemujaan perantara bapa. Falamma ahassu ba'sana, maka tatkala mereka merasakan ba'sana, azab kami, dengan tiba-tiba idahum minha yarqudun, tiba-tiba mereka terhadap azab itu yarqudun, cuba-cuba nak lari, la tarqudu, jangan kamu lari, warji'u, mari sini balik, ila ma utriftum fihi, mari kembali kepada apa saja kedudukan kemawahan yang kamu dapat sebelum pada ni. Wa masakinikum, dan kepada rumah-rumah tempat tinggal kamu. La'allakum tus'alun, supaya kamu ni mudah nak ditanya, iaitu mudah nak dikenali. Bila azab tu mari, mereka cuba-cuba nak lari tapi tak boleh lari, cuba-cuba nak lari. Tuhan kata la tarqudu, jangan kamu lari, warji'u, kembalilah, ila ma utriftum fihi, kepada apa saja kemewahan yang kamu dapat sebelum pada ni. Wa masakinikum, dan kepada rumah-rumah mewah kamu. La'allakum tus'alun, mudah-mudahan kamu ditanya. Jadi kerana mereka tu, kerana kamu orang yang dikenali, ditanya kerana kamu ni orang yang dikenali. Biasanya orang yang buat ni orang yang pembesar-pembesar,
Lepas tu pengikut-pengikut yang ramai-ramai ni ialah anak buah dia je yang cari makan dengan pembesar-pembesar ni. Qalu, mereka berkata, ya wailana, alangkah celakanya kami, inna kunna zalimin, bahawasanya kami ni benar-benarlah dulunya zalim, iaitu buat syirik pada Allah. Fama zalat tilka da'wahum, maka tidaklah berubah ini keluhan-keluhan mereka, keluhan-keluhan mereka itu, hatta ja'alnahum hasidan, sehinggalah kami jadikan mereka tu seperti tanaman yang sudah dituai. Hasidan, tanaman yang sudah dituai, khamidin, yang tidak boleh hidup selama-lamanya. Wa ma khalaqna as-samawati wal ard, wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala kata pula, ini mencelah Allah Ta'ala tentang keingkaran mereka. Wa ma khalaqna, dan tidaklah kami ciptakan, as-sama, iaitu langit, wal arda, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara keduanya, la'ibin, saja main-main, dengan tujuan yang bermaksud main-main. Tidaklah Tuhan buat langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya sebagai tempat main-main. Lau aradna, kalaulah kami ingin, an nattakhidha lahwa, untuk jadikan apa saja sebagai suatu permainan, lattakhadnahu min ladunna, tentulah kami ambil daripada sisi kami. Apa saja yang dia nak main, kalau Tuhan nak main apa-apa ke, dia tentu ambil daripada sisi dia. Dia tidak ambil daripada yang dia cipta. Dia cipta langit bumi. Inna kunna fa'ilin, benar-benarlah kami berkuasa untuk melakukan apa saja. Bal naqdhifu bil haqq, bahkan mereka melontar terhadap kebenaran itu, alal batil, ke atas kebatilan. Bal naqdhifu bil haqq, bahkan kami, silap tafsir ni, bal naqdhifu, bahkan kami lontarkan bil haqq, dengan kebenaran, hak kebenaran, hak kekuasaan Allah Ta'ala itu, alal batil, kepada semua perkara yang batil. Fayadmaruhu dan maka kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan itu. Fa idza huwa zahiqa, maka tiba-tiba hilang terus kebatilan itu. Jadi cara kita nak sebar agama ialah benda yang batil itu kita lah kena lawan dengan ayat Quran. Jangan kita berhujah akal. Pasal mereka akan berhujah akal lagi. Guna ayat Quran. Kayak guna ayat Quran. Tuhan kata, kami akan hancurkan, kami lemparkan dengan kebenaran Quran itu alal batil, ke atas perkara apa saja yang batil manusia buat. Fayadma'uhu, maka kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan itu. Fa idza huwa zahiqa, maka tiba-tiba hilang terus kebatilan itu. Walakumul wailu mimma tasifun, maka dan bagi kamu kecelakaan, demi kecelakaan di dunia dan di akhirat, mimma tasifun, daripada apa yang kamu sifat-sifatkan tentang Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala nak ni, iaitu Allah Ta'ala nakkan perantaraan.
Orang silap nak ke perantaraan kerihnya, cincinnya, apa semua jenis silap tu. Ada setengah-setengah tu marah ke saya kerana kebetulan dia pakai cincin kan. Saya kata orang yang buat tu, orang yang berasa tu. Ada orang pakai keris pun. Orang yang ada keris dia sebagai alat senjata dia. Tak ada masalah yang tu. Ada yang pakai cincin sebagai nak comel ke tangan dia. Ada gitu. Pakai zamrud ke, delima ke, dia barang mahal tu. Mana kurang-kurangnya masa ada keperluan boleh jual, boleh gadai kan. Itu tak ada masalah. Yang saya katanya ialah orang-orang yang membeli keris dan keris ke, azimat ke, geliga ke, cincin ke, dengan suatu sangkaan, bahawasanya cincin ni boleh bawa tua, keris tu bawa boleh tua, azimat ke apa tu. Itu dia panggil khurafat. Khurafat ialah perantaraan dengan benda. Syirik, tawasul juga, tapi tawasul perantaraan dengan benda dia panggil khurafat. Perantaraan dengan nabi, wali, malaikat tu perantaraan tawasul biasalah, iaitu syirik biasalah. Hatta ja'alnahum hasidan. Nanti walahum ayat ke 14. Walahu man fis samawati wal ard, dan milik Allah lah apa saja makhluk di langit dan juga di bumi. Jadi bila milik Allah apa yang di langit dengan di bumi, jadi kenapakah kita nak minta tolong dengan orang yang di langit dan di bumi? Tak. Minta tolong dengan Tuhan lah, iaitu Allah Ta'ala lah. Wa man indahu, dan malaikat-malaikat di sisi Allah Ta'ala, la yastakbiruna an ibadatih, tidak mereka sombong terhadap ibadat mereka terhadap Allah. Wala yastahsirun, dan tidaklah pula mereka berasa letih akan buat ibadat pada Allah. Makhluk lain buat ibadat letih, macam kita buat ibadat letih. Macam kita nak buat ibadat sombong. Malaikat tak ada sombong, dia pula tidak letih. Ayat lain kata tidak jemu. Malaikat tu tak jemu-jemu pun. Yusabbihuna al-laila wan nahar. Mereka, malaikat-malaikat ni senantiasa bertasbih siang dan malam dan siang. La yaftarun, dan tidak pula mereka tu berasa malas nak buat. Tidak berasa bosan nak buat. Tidak berasa malas pun, tidak berasa bosan pun. Malaikat. Amittakhadhu alihatan minal ardi. Apakah patut mereka mengambil perkara-perkara yang lain yang mereka rasa ada sifat Tuhan, minal ardi, daripada atas bumi ini, alihatan, iaitu pujaan-pujaan yang mereka rasa ada sifat Tuhan. Alihatan minal ardi, atau muka bumi. Ataupun tafsir lain, amittakhadhu, patutkah mereka mengambil alihatan, pujaan-pujaan terdiri daripada nabi, wali dan malaikat, minal ardi, daripada muka bumi ini. Hum yunshirun, jadi hum yunshirun, mereka lah yang akan menghidupkan. Mereka kah yang akan menghidupkan? Maknanya apa-apa pujaan selain daripada Allah Ta'ala tu tidak boleh menghidupkan apa-apa yang sudah mati. Lau kana fihima alihatun, kalaulah ada di antara mereka itu alihatun,
apa-apa saja yang ada sifat Tuhan, illallah, selain daripada Allah, ataupun tafsir lain, lau kana fihima alihatun, ataupun kalaulah ada di antara mereka tu Tuhan-Tuhan lain, illallah, selain pada Allah, la fasadata, tentulah hancur dah belaka. Tentulah hancur dah belaka. Kedua-dua tadi mereka apa Tuhan-Tuhan tu. Pasal Tuhan ni pesen dia nya tidak boleh ada tentangnya, pesen Tuhan. Jadi kalau ada dua Tuhan mesti perang. Tuhan ni pesen tidak boleh ditentang, pesen dia. Tuhan mesti ampuh, Tuhan mesti mengetahui, Tuhan mesti pandai, Tuhan mesti mendengar. Semua tu dia kena ada lah. Jadi kalau ada yang lain mesti perang. Tak sudah. Kalau ada Tuhan lain, jawabnya tidak ada. La fasadata, tentu akan musnah. Fa subhanallah, maha suci Allah daripada ada mana-mana Tuhan lain. Rabbi, Tuhan yang Rabbil Arsy, Tuhan yang menguasai arsy. Amma yasifun, daripada apa yang mereka sifat-sifatkan pada Allah. Mereka kata Allah Ta'ala ni nakkan perantaraan. Mereka sifat pada Allah ya. Mereka kata keris tu, ada keris yang keramat tu, Allah Ta'ala terpaksa tolong kita, beri rezeki lah, apalah macam-macam. Sifat Tuhan pula lagi, la yas'alu, Allah Ta'ala tu tidak akan ditanya amma yaf'alu, terhadap apa yang dia telah buat. Ya, apa yang dia buat ke, dia telah buat ke, apa yang dia nak buat ke. La yas'alu amma yaf'alu, tidak, Tuhan ni pesen tidak akan ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Dia nak buat apa, tak ada siapa dia boleh tanya dia. Kenapa pun tak boleh tanya, pasal dia tu Tuhan lah. Wahum, sedangkan makhluk Tuhan semua yus'alun, pasti akan ditanya. Amit takhudhu min dunihi alihatan, patutkah, apakah patut mereka mengambil selain daripada dia Tuhan, alihatan, pujaan-pujaan lain dengan tujuan nak suruh rapat pada Tuhan. Pujaan-pujaan lain min dunihi, kita tafsir ayat ni rujuk pada surah Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Min dunihi tu dah. Patutkah mereka mengambil, amit takhudhu min dunihi alihatan, patutkah mereka mengambil min dunihi, selain daripada Allah, alihatan, pujaan-pujaan yang mereka sifat sebagai ada sifat Tuhan, yang boleh merapatkan diri mereka kepada Tuhan Allah. Kul, kata pada mereka, hatu burhanakum, buat mari dalil bukti kamu. Sekiranya kamu dakwa benda ni boleh, buat mari bukti. Hadza, ini dia Quran. Zikru, ini dia peringatan ni, iaitu Quran ini. Man ma'iya inilah peringatan, man ma'iya, orang-orang yang bersamaku. Wa zikru, dan suatu peringatan man qabli, manusia-manusia sebelum padaku, iaitu peringatan lain, iaitu Taurat dengan Injil. Wa zikru, dan peringatan lain, iaitu Taurat dengan Injil, man qabli, iaitu dari orang-orang sebelum padaku, iaitu orang Yahudi. Bal aktsaruhum, bahkan kebanyakan mereka tu la ya'lamunal haqqa, mereka tak reti tentang kebenaran. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu tentang kebenaran. Tafsir satu lagi, mereka tidak yakin tentang kebenaran. Yang kebenaran sini ialah Allah Ta'ala sendiri. Mereka tidak tahu tentang Allah Ta'ala, al-haqq, Allah Ta'ala Tuhan mereka. Fahum mu'ridun, maka mereka berpaling daripada tauhid.
Tak mari lagi ni cerita Nabi-Nabi ni. Mukaddimah ni. Dakwa surah. Ni dakwa surah. Maksud bagi surah. Apa-apa surah dia ada tesis dia ada tajuk dia. Ni tajuk bagi surah ni. Nah. Iaitu ayat 25 ni. Ni tajuk bagi surah ni. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami utuskan sebelum pada kamu Muhammad daripada mana-mana rasul illa nuhi ilaihi, melainkan kami beri wahyu kepada dia. Ringkasan wahyunya ialah ringkasan pada wahyu ialah annahu, ringkasan wahyunya ialah la ilaha illa ana, tidak ada perantaraan melainkan terus pada kami saja. Fa'buduni, maka hendaklah kamu sembah aku saja, ibadat pada aku saja. Fa'budu dah. Dia berbagai jenis tafsir. Fa'buduhu tu, maka hendaklah kamu sembah aku saja, boleh. Hendaklah kamu ibadat pada aku saja, maka hendaklah kamu berzikir pada aku saja, hendaklah kamu berdoa kepada aku saja, hendaklah kamu beriktikaf pada aku saja. Banyak lagi tafsir-tafsir lain yang merujuk kepada pemujaan belaka. Nah, rungutan Allah Ta'ala pada manusia. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, mereka pula mendakwa Tuhan Rahman perlu anak angkat. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, mereka berdakwa ittakhadha ar-rahman walada, Tuhan Rahman mengambil anak. Ittakhadha ambil, walada anak. Jadi mereka dakwa ar-rahman, Tuhan Rahman mengambil anak, bermakna ambil anak angkat. Pasal Tuhan tak beranak, lam yalid, dia tidak beranak. Maka bila tak beranak, takkan tak boleh ambil anak angkat. Tu dia. Mereka kata, ini dakwa ni. Anak angkat sini dia nak guna sebagai penyambung untuk rapat pada Allah, ya. Tu ya. Iaitu anak angkat sini ialah perantaraan. Maksud bagi ayatnya ialah waqalu ittakhadha ar-rahman walada, mereka kata Tuhan Rahman ada ambil satu orang sebagai perantaraan dia. Tu maknanya. Subhanahu, maha suci Allah daripada berkongsi kuasa dengan siapa-siapa. Bal ibadun, bahkan hamba-hamba yang mereka puja tu, nabi ke, wali ke, Nabi Muhammad ke, Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Sulaiman ke, Nabi Daud ke, Nabi Syekh Abdul Qadir ke, Nabi Khidir ke, Uwais Akroni ke, siapa saja tak kira. Hamba Allah kan. Malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israfil, semua hamba. Bal, bahkan sebenarnya kali pujaan-pujaan mereka tadi ialah ibadun, hamba-hamba aku, Tuhan kata. Mukramin, yang dimuliakan. Mereka ni Tuhan muliakan dia. Nabi Tuhan muliakan dia, wali Tuhan muliakan dia, malaikat Tuhan muliakan dia. Jadi mereka tak ambil peminta sedekah sebagai perantara dia, ataupun asli tu kau, dia tak ambil tu. Kita kata kalau awak nak perantara, minta tolong dengan orang asli. Tak akan doa kepada Tuhan. Terang. Tak mahu dia. Nak mesti orang-orang yang Tuhan mulia juga. Nah. Saya belajar dulu kan, nak boleh faham ni. Bal ibadun mukramin kan. Tak faham ustaz tu baca tu. Tak faham. Lama nak boleh faham. Dengar acak-acak kali tu. Masa dia beritahu dia mengajar lembut kan. Dia mengajar lembut. Iaitu dia tak mahulah anak murid dia lari kan. Jadi lambat saya nak faham ni. Ibadul mukramin. Sehinggalah saya pergi ke, sudah kelas dia kena belajar 2-3 kali ni, tak faham ni. Bal ibadul mukramin ni. Takkan berhala tu Tuhan mulia, saya dah fikir situ. Kan? Pergi rumah ustaz, tanya-tanya, Nabi wali malaikat lah tu. Kita baru faham. Faham tu buku habis lah. Habis.
Macam juga sekarang ni, mereka mengambil siapa dia? Ustaz-ustaz, tok imam, jemaah-jemaah, ada jemaah masjid. Tak? Pasal nak cari tok wali payah dah. Nak cari tok guru payah dah. Jadi bila tak ada, kena ambil yang substitute dia. Apa dia? Ustaz-ustaz atau imam-imam dengan jawatan kuasa masjid untuk buat sembahyang hajat. La yasbiqunahu bil qawli. Nabi-nabi, malaikat-malaikat ni tidak mendahului Allah dalam perkataan. Dia tidak akan kata perkara yang Tuhan tak kata. Dia tak akan kata. Nabi ke, wali ke, malaikat ke, tidak akan kata apa yang Tuhan tak kata. Tapi penjahat ni, dia pergi kata, tak apa, Tuhan buat kira juga. Pasal kita niat molek. Tu dia. Tulislah. La yasbiqunahu. Mereka tidak mendahului Allah bil qawli, dalam perkataan, dalam ucapan. Wa hum bi amrihi, sedangkan mereka terhadap perintah Allah Taala itu ya'malun, senantiasa melakukan seperti mana perintah Allah. Allah perintah suruh begini, gini dia beritahu. Dia tidak reka lah. Tapi penjahat-penjahat tu kata apa? Ulama-ulama kita, dia panggil ijma' ulama, telah mesyuarat bahawasanya selawat syifa tu boleh amal, selawat maulud tu boleh amal. Dia panggil ijma' ulama, iaitu mesyuarat ulama. Jadi buat dia mesyuarat sekali, buat ulama. Tu dia. Payah ni. Tapi lagu ni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidak boleh memberi syafaat. Dan siapa-siapa pun tidak boleh memberi syafaat illa liman irtada, melainkan kepada orang yang Allah Ta'ala sudah redha, bermakna Allah Ta'ala sudah persetujui. Ayat kursinya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, siapakah boleh beri syafaat melainkan dengan izinku. Wa hum min khasyatihi, sedangkan mereka tu adalah orang-orang yang takut gerun kepada Allah, musfiqun, gementar hati dalam nak mengajar satu perkara yang tidak ada dalam syariat. Tak berani dia. Dia buat apa yang diperintah. Wa man yaqul, barang siapa yang kata minhum, daripada mereka itu, inni alihum min dunihi, bahwasanya sungguh-sungguh aku ni adalah Tuhan selain pada dia. Siapa-siapa dia kata aku ni Tuhan selain daripada Allah Ta'ala tu, fadzalika, maka yang demikian dakwaan itu, najzihi jahannam, maka kami akan balas dia dengan neraka jahannam. Kadzalika najziz zalimin, demikianlah kami balasi kepada orang zalim. Ni buat macam ayah pen ni mengaku dia Tuhan tu. Ayah pen asal nak lima mengaku dia tu dengan awak dia kata Kelantan, kau Kelantan dengan awak tak ayah ni, dia kata awak tu anak, awak tak ayah ni percaya nak tak ayah ni Tuhan, tak ayah ni Nabi. Dari kat sini dia duduk kain, jawab salah tu, tengok mata dia tu, ingat awal tu mana anak, tak ayah ni Tuhan, tak ayah ni Nabi. Iya lah dia pun cium tangan tak ayah ni, lepas tu ambil air susu minum, atau air tawar minum.
ayah pay apa tu jenis ni tu. Aduh, tak temu sini Di Kelantan banyak nah ni cerita ni. Kelantan juga dah. Ahli sunnah pun sana juga. Ahli bid'ah pun sana, ahli syirik pun sana juga. Bapak gangsta pun sana juga. Tahu campur grebel belaka. Semua grebel belaka. Sore ada sini. Mana? Belaka ada saya. Ada sore. Terlepas. Mereka kata tu, ni cerita ni saya tahu, tahu lah beberapa hari. Saya pergi report Majlis Ugama. Bila saya pergi ke Majlis Ugama, masa tu Majlis Ugama sebelah Masjid Besar Muhammadi. Tak kahwin lagi saya tu. Pergi report. Kahwin dah. Sayanya baru balik Tapor di Selangor. Sayanya dengar kata cerita ni, kita gamak ni sesaknya, kita dah. Saya pun terus jalan kaki masa tu kereta tak ada saya ni. Jalan kaki pergi ke Masjid Besar Muhammadi. Agak-agak 1 kilo daripada rumah saya lah. Pergi semaya Zuhur sana. Sudah semaya Zuhur, masuk ke Majlis Ugama sebelah Masjid Besar Muhammadi. Pergi report berkenaan dengan Pak Leh Blimbing. Dia ayah peng, Pak Leh Blimbing, Hasan Al-Imam ni dia seguru ya belakang ni. Satu pegawai ya belakang. Ada minum air tawar, ada minum air susu, gitu ya. Semua ni dakwa dia Tuhan belakang. Tuhan dengan Nabi. Dia Tuhan, dia juga Nabi. Masa saya pergi report Majlis Ugama tu, Majlis Ugama paling, ustaz tu paling cabut file. Ada dah file, ni tebal. Ada dah. Dia kata ni satu daripada 51 jenis ajaran sesat di Kelantan. Kita kata, pasal apa tak pakak ni? Dia kata, tidak ada saksi. Saya jadi saksi. Tak pakak lagi. Mati dah. Pak Leh mati dah. Saya lihat 5 tanam depan rumah dia. Depan rumah. Bujur mentari. Tahu bujur mentari? Kaki menghadap mentari. Masa nak tanam di kubur biasa, orang tak bagi. Lepas tu dia seluduk gali di tempat lain. Masa gali tu keluar air car, air longkang hitam keluar bau. Gali kubur lain pula keluar air longkang juga. Tanda depan rumah, Jalan Lubuk Jom ke Tanah Merah. Daripada Lubuk Jom ke Tanah Merah, satu tempat nama Blimbing situ. Jadi di kubur tu dia gali 1 hasta. Macam siang tak lah 1 hasta. Nak gali dalam tak boleh pasal naik keluar air cair. Air longkang keluar hitam tu lah. Jadi tanam situ. Lepas tu dia konkritkan. Lepas tu dia buat lubang depan mulut tu. Di kepala tu dia buat lubang. Jadi situ beri minum. Pagi-pagi beri minum lah. Tak payah nak minum air. Dah sungguh ni. Awal lalu tu ada, dah tunggu situ. Ya datuk-datuk Mak Datin apa ni anak muridnya. Masih lagi dah amat anak dia sekarang ni yang saya baru. Lepas tu barulah keluar cerita Yepeng ni. Boleh beli dulu. Sebelum pada tu Hasan Al-Imam. Tu guru mereka tu nama Tok Janggut. Bukan Tok Janggut tu. Mati kena tetap. Nak kapok buku. Tahu kapok buku? Yang kecil tu. Kapok kecil. Sana. Masih. Masa berzina kan dengan bini orang, tetap ke suami dia masih 6 bulan mati. Lekat. Dia kena. Tetap tu, lekat sekarang. Dia cabut. Jadi lekat mata tu situ. Mata kapok. Kapok kecil. Mati 6 bulan kemudian. Tanam di pada Bongor dalam kala Jepun. Dan dibuat binaan lah situ. Dia ada kelambu kuning apa lah.
juga. Pengikut-pengikut ni ada lagi. Jadi Tuhan kata, jadi ya, Tuhan beritahu ni masa ada lah cerita-cerita gini ada. Setiap negara tu ada lah penjahat-penjahat gini. Di itu Bali ada satu jenis tu dia terima wahyu. Nak tetap dengan saya sendiri dia tu. Saya bodek dia beri ikan tongkol ni. Yang 3 kilo tu. Saya ambil free, saya jeti saya ya. Ikan 3 ekor. Yang besar 3 kilo tu. Lepas tu ikan cupok lah, ikan cupok. Nyonyong. Yang 3 kilo punya. Lepas tu dia muduk 3 kilo punya. 3 ekor, 9 ekor semua. Tak payah pilih nak ada satu ikan. Nak semua tak apa. Beri tu nak bodek Nak bodek nak tahu rahsia dia. Lepas tu beri ikan apa semua. Sudah tu naik ke rumah dia. Di Tok Bali tu dia kampung Kulim macam mana. Jadi nak tanya ni Tok Ayah ni pandai bomo ni macam mana. Dia pun cerita lah. Dia nya malam-malam Jibril mari. Saya nak tak kata atas rumah dia tu pasal saya nak kata di depan orang ramai senang. Pasal kalau kata di rumah dia kita dengan dia je. Jadi nak tahu cerita dia kemudian nak longsak lah di dalam Tok Ali ya. Pasal kita selalu cakap hari ada kedai kopi ni dia ni. Malam-malam tengok wahyu. Mana nak tengok wahyu? Dia betul ada tu dia. Pukul berapa mari? Dengar macam mana? Mari berapa ni? Wiri apa tak ya? Dia beritahu satu. Kita boleh saya belajar? Boleh? Nak belajar macam mana tak ya? Bila beritahu nak belajar lagi banyak dia cerita. Macam banyak lah tahu kan? Jadi modalnya 3 ekor ikan ya. Ikan saya ambil saja ya. Lepas tu dia kata dalam Malaysia ni 2 orang saja yang pandai baca Fatihah. Siapa dia? Tak payah seorang. Dia seorang lagi di Johor. Siapa dia? Yang seguru lah. Tok Ni Aziz pun tak pandai. Jadi saya pun baca lah Fatihah. Lagu mana buat Fatihah? Saya pun baca lah Fatihah saya. Dia kata salah. Salah. Kita buat bodoh lah kan. Kita nak tahu rahsia dia kan. Kata salah. Lepas tu cuba tak payah baca. Dia pun baca lah. Bunyi macam buku tiup. Baca Fatihah. Buku tiup tak? Buku tiup. Ataupun campur buku tiup, campur Cina, campur Hindu, campur Mak Saleh. Lagu tu. Allah. Tak betul semua sekali. Betul yang dia baca tu. Semua sekali tak betul. Start daripada bismillah sampai amin tu. Semua sekali tak betul. Gitu. Betul betul ya. Kita jumpa pula esok. Okey. Masa mana? Pukul 8.30 pagi kedai Yusuf, kedai kopi. Saya pergi nanti. Ada nak ambil dengar. Tapi ramai-ramai sedang. Ni penjahat gini ni. Report tak ada. Tapi tidak kan dia agama. Tunggu kan kodai dia beritahu. Saya sapa saja bu lagi. Sapa saja dulu aku. Tak ada nak pokok sikit, tak ada. Tak ada. Ya saya sapa saja lagi. Saya sapa saja terus lagi. 2 bulan nanti. Jumpa. Duduk saja. Tak payah. Minum air. Yalah tunggu ada anak haji ni. Dia panggil anak haji saya. Minum air kita kata. Sudah dah. Dah kaya anak haji. Dia pun ambil minum. Dia bayar sekali duit dengan kita punya dia bayar lah. Ni tak payah nak. Dia bilang. Ya kadar dia tu, apa setel dia tu beritahu awal-awal dah kita nak sok. Orang Kelantan kata cokok. Tahu main cokok tahu? Tu kan main congkak tu. Jadi congkak tu akhir sekali ujung sekali tu kan dia makan semua sekali kan. Tu dia bagi orang Kelantan panggil cokok. Maknanya nak makan semua sekali. Dia tahu dia kadar dia.
Tak boleh jumpa siapa dia mati. Mati akhirnya 30 tak boleh semua dia mati. Oh, tidak sedap benar. Kita bisa ada atas umur dia, tak ada beda. Bukan? Kita kena beritahu depan-depan orang mah. Rugikan. Tak rugi, dapat rahsia dia. Ikan pun ambil rahsia kau, tak ada masalah apa. Okey, sambung ni. Selingan sikit tu, habis ni. Ni ialah bagi siapa-siapa yang nak berdepan dengan orang-orang yang ahli yang tak percaya Tuhan ada. Ayat ni. Awalam yaral ladzina kafaru. Tidakkah kamu boleh tengok orang-orang yang kafir itu? Boleh tengok mana perbuatan mereka lah apa. Annas samawati wal ard, bahwasanya langit 7 lapis dan bumi kanata, satu ketika dulu, ratqan, rapat, fafataqnahuma, maka kami pecahkan langit itu dengan bumi itu jadi dua. Ini the Big Bang. Ni the Big Bang. Dan cerita ni 1400 tahun dulu. Baru tahunnya 450 tahun baru ni ya, baru tahun. Waja'alna minal ma', dan kami jadikan daripada air itu kulla syai'in hayy, setiap sesuatu yang hidup. Semua yang hidup ni perlu air lah. Semua yang hidup, termasuklah kita kata pokok kayu, dia punya biji-bijian tu, biji tu, persenyawaan tu pun dengan air. Dengan air lah. Biji tu daripada apa, pollen dengan stigma dia tu, campur dua tu, persenyawaan dia tu juga dengan air. Afala yu'minun, kenapakah mereka tidak nak beriman, pergi kaji kuat-kuat tentang Big Bang-nya, tentang penciptaan langit dan bumi-nya semua, tapi tak beriman juga. Waja'alna fil ardi, dan kami jadikan di muka bumi itu rawasiya, gunung ganang, antamida bihim, yang tidak akan antamida bihim, dan agar dia tidak bergoncang, tidak digoncangkan. Gunung ganang tu tidak akan menggoncangkan bumi. Waja'alna fiha, dan kami jadikan pada bumi itu fijaja subula, kami jadikan bagi mereka tu jalan-jalan, la'allahum yahtadun, supaya mereka tu dapat terpimpin kepada tempat-tempat yang mereka nak pergi. Allah Ta'ala kata dia jadikan jalan-jalan, kita kata kita buat jalan. Tuhan kata aku buat jalan, iaitu dia beri ilham pada manusia supaya buat jalan kau ni. Kemudian dia ajar pada manusia lain supaya buat jalannya begini. Ajar manusia lain sebagai untuk reka bentuk jalan. Ajar pada manusia lain sebagai engineer buat jalan dan jambatan dan apa semua. La'allahum yahtadun. Wa ja'alna as-samaa, dan kami jadikan langit tu syaqfan, betul-betul kukuh, sebagai atap, betul-betul kukuh sebagai atap, mahfuzah, yang senantiasa dijaga rapi, wahum an ayatiha mu'ridun, dan sedangkan mereka terhadap ayat-ayat, dalil-dalil kekuasaan Allah Ta'ala itu mereka berpaling daripada mengesal. Habis sampai muka surat ni. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar, dialah juga yang menciptakan malam dan siang, wasyamsa wal qamar, dan menjadikan matahari dan bulan. Ayat lain dia kata dalam surah Hamid Ghafir, dia kata la yasjudu lisyamsi, jangan kamu sembah matahari itu, fasjudu lillah, kamu sembahlah Allah Ta'ala.
allazi khalaqahunna, yang menciptakan kedua-duanya. Jadi Tuhan kata, aku buat malam, aku buat siang, aku buat matahari, aku buat bulan. Jangan kamu suruh buat matahari itu, sembahlah Tuhan. Kullun, masing-masing itu fi falakin yasbahu, senantiasa duduk dalam orbit mereka itu, senantiasa beredar. Yasbahun, senantiasa beredar. Wa ja'alna bashir wa ja'alna li bashir li basharin wa ja'alna li basharin min qablika, dan tidaklah kami jadikan bagi mana-mana manusia min qablika, sebelum pada kamu Muhammad, iaitu al-khulda, iaitu kekal, bahasa lama-lama, kekal. Tak ada. Tinggi-tinggi manusia ni 100, 120, 140, 150 tahun. Tak ada. Afa'in mata, afa'in mitta, apakah apabila kamu sudah mati, fahuwal khalidun, maka mereka pula tiba-tiba jadi kekal kau. Jadi Nabi ni Tuhan mati, manusia ni tentulah tidak boleh kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa tu pasti akan kecapi mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami uji kamu dengan kesusahan dan kebaikan sebagai ujian. Sama ada kamu lulus atau tidak, wa ilaina turja'un, kepada kami jualah kamu semua sekali dihimpunkan kembali. Wallahu a'lam, kita sambung minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa ansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.